Yalah, kita walaupun parti pembangkang, tapi kita juga perlu berlaku adil pada kerajaan. Dasar yang baik, termasuk yang mulakan mungkin oleh kerajaan terdahulu dan diteruskan sekarang ini juga, bagi saya yang baik tu baiklah. Tapi kalau nak sebut soal subsidi bersasar, sebenarnya subsidi yang sekarang ni belum sepenuhnya bersasar, sebab ketirisan dan kebocoran itu berlaku dengan jelas di mata kita. Saya ambil contoh, subsidi untuk tahun 2022 ni mencecah 77 bilion. Dan separuh daripadanya ialah untuk petrol, diesel dan juga LPG. Dan kita tengok dengan jelas harga RON 95 yang manfaatkan ialah termasuk orang asing. Kan, mereka boleh beli dengan harga subsidi, dan daripada Singapura umpamanya mereka boleh datang isi penuh sebagainya, dan penguatkuasaan itu masih lemah. Itu pertama. Yang keduanya, kita peruntukkan 4 bilion untuk minyak masak berpaket, dan bagi saya 4 bilion ni satu jumlah yang sangat besar, yang kalau benda itu betul-betul berjalan, diurus dengan baik, kita boleh jumpa minyak berpaket tu di setiap kedai runcit. Betul. Termasuk kedai-kedai yang kecil, kedai Aceh dan sebagainya. Tapi pengalaman saya dalam masa setahun, kita tengok minyak paket ni dalam masa setahun ni, saya ingat bulan lepas baru saya jumpa di Lotus Selayang. Sebelum tu tak ada kat sana? Sebelum tu tak ada. Di tempat saya setahun kita tak jumpa. Dan bila saya tak tahulah, mungkin Perdana Menteri pun mendengar benda ni, bila kita bangkitkan benda ni dalam demo, ucapan demo di Masjid Kampung Baru, dan dalam kenyataan media pimpinan Parti Amanah sendiri, Pakatan Harapan yang lain, kita sebut berulang kali soal minyak ni. Saya sebut besar sebab contoh subsidi untuk ayam dalam tempoh bulan Januari hingga Julai, jumlah dia hanya tak sampai 1 bilion, 792 juta. Tak sampai 1 bilion. Untuk minyak dalam tempoh setahun 4 bilion. Jadi jumlah itu relatifnya sangat besar, tetapi stok minyak berpaket ini boleh kata langsung tak ada. Tapi selepas seminggu kita bangkitkan isu minyak berpaket itu, kerajaan saya nampak mula respon. Dia kata dia nak memerangi penyeludupan. Dan kita tiba-tiba terdedah dengan maklumat yang rupa-rupanya minyak subsidi kita ni diperolehi dengan mudah di Golok. Jadi dia orang jual minyak kita bagi subsidi untuk jual RM1.5, dia mungkin jual RM4 ke RM5, dapat untung betul-betul macam tu. Jadi saya nampak apa yang kita pemuda parti pembangkang ni bukan nak cari salah kerajaan sangat, sebab kita dah ambil masa yang sangat lama. Setahun 2 tahun kita diam je. Kan, maknanya mula-mula harga barang naik, saya ingat ramai di kalangan kita hanya diam, dan kita faham bahawa ini mungkin faktor import, faktor global, kita terima. Tapi bila dia dah ambil drag masa yang lama, dan punca daripada kenaikan itu sebahagiannya ialah sebab kelemahan kerajaan. Selain daripada harga minyak tadi, yang jelas contoh macam ayam tadi, kerajaan putus 792 juta untuk tempoh 5 bulan. Tapi apa yang berlaku, daripada jumlah 792 juta tu, yang sempat ataupun yang berjaya dibayar kepada penternak hanya 50 juta. Sangat rendah. Kan, tak sampai 10%. Jadi bila kita cek, kita tengok apa kata penternak, kan, jawapan penternak, dia kata kita susah nak claim. Tak boleh claim secara online, kita kena pergi ke pejabat di HQ, sedangkan kita boleh buat secara online. Jadi nampak bahawa kelemahan itu terletak pada kerajaan, dan kerajaan mesti perbaiki. Tapi diorang ada squad khas dah tu. Tapi masalahnya bila benda tu gagal, mula-mula dia kata dia tambah staff, dia kata dia tambah pegawai sebagainya. Tapi saya ingat tak sampai sebulan, tak sampai beberapa minggu lepas tu, kerajaan kata dia mansuhkan subsidi untuk penternak, dan dia bagi RM100 kepada bantuan keluarga Malaysia. Diubahkan. Jadi saya punya pandangan, subsidi kita belanja sangat besar. Hasil negara lebih kurang dalam 320 bilion setahun. Dan 77 ni saya ingat suku daripada hasil negara kita diperuntukkan untuk subsidi, tetapi daripada jumlah 77 bilion itu mungkin sebahagiannya, mungkin 20-30% pergi kepada rakyat asing ataupun orang daripada luar memanfaatkan, dan diseluduk pula ke Thailand dan sebagainya. Jadi peranan kita di side pembangkang ialah
mengangkat isu-isu rakyat, mendesak kerajaan untuk memperbaiki. Kalau katalah subsidi itu tak dapat diuruskan dengan baik, saya sebenarnya agak positif dengan dengan pandangan beberapa orang ahli perniagaan, termasuk Bos Maidin. Dia kata masukkan subsidi, tetapi bagi secara bersasar direct kepada akaun pengguna. Jadi bagi kita pandangan ini perlu diperhalusi. Sebab saya ambil contoh daripada 77 bilion ni, jumlah untuk disalur dalam bentuk BRIM ataupun sekarang ni Bantuan Keluarga Malaysia ialah 11 bilion. Maknanya kalau kita mansuhkan subsidi-subsidi yang lain, kita fokus bagi pada Bantuan Keluarga Malaysia, kita boleh kali 7. Jadi sekarang ni hak paling banyak penerima yang gaji antara 0 hingga 2,500, 2,500, dia dapat, tak silap saya, 2,600 setahun. Jadi kalau kita mansuh hak lain, kita boleh kali 7. Betul. Jadi dia boleh dapat 14-15 ribu untuk setahun, bahagi dengan 12 bulan. Suatu isi rumah boleh dapat subsidi direct dalam akaun dia antara 800 ke 1,200. Jadi dia boleh gunakan untuk beli beras ke minyak sebagainya. Dan saya ingat benda itu, walaupun dia akan jadi kontroversi, dia akan jadi satu pandangan yang mungkin orang ada setuju, ada tak setuju kan, tapi that's why pemuda daripada hujung bulan Mei lagi, daripada bulan Mei lagi kita sebut untuk selesaikan isu kenaikan harga barang ni, perkara yang paling mustahak ialah kena panggil sidang parlimen. Sebab apa? Bila panggil sidang parlimen, satu, sidang parlimen ini dia diwakili oleh ahli-ahli parlimen yang mewakili rakyat, 222 parlimen. Sekarang ini kerajaan dia buat keputusan melalui perbincangan dalam majlis majlis sara hidup, majlis pasukan jihad. Jadi bila dia buat keputusan, pembangkang memang tak akan setuju. Ataupun segmen masyarakat yang lain, ke pengguna, ke penternak mungkin akan marah. Tapi kalau dia panggil semua wakil rakyat, dan keputusan itu dibuat secara konsensus, maka saya nampak rakyat akan akur bahawa sebab wakil mereka di situ. Jadi itu yang kita mendesak, dan baru-baru ni pun saya tengok pemuda PAS pun setuju juga buat sidang khas itu. Bagi saya sangat perlu, kerana mereka lah think tank kepada negara kita. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.